Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Meneruskan tema 5, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, Unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita, Kemahiran Mendengar dan Bertutur di SKP 1.2.1 bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertata susila dan mengikut konteks. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah perhiasan diri tradisional dan kuda-kuda dalam pencak silat. Teks atau petikan tersebut terdapat pada halaman 14 buku aktiviti jilid 2 kamu. Slot pada hari ini adalah rentetan dari slot yang lalu kerana kita masih mengulang kemahiran dan DSKP yang sama. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memberikan penjelasan secara bertata susila. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan dialog dengan maklumat yang tepat secara bertata susila. Mari kita lanjutkan sesi ini dengan merujuk kepada buku aktiviti jilid 2 kamu pada halaman 15 dan juga halaman 16. Halaman 15 dan halaman 16 buku aktiviti jilid 2 kamu masih membicarakan atau berkisar mengenai hal yang sama, iaitu indahnya seni dan budaya kita. Mari kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Paparan berikut menunjukkan teks yang terdapat pada halaman 15 buku aktiviti jilid 2 kamu. Dalam halaman ini, kamu akan melakukan aktiviti 1A, iaitu memberikan penjelasan secara bertata susila. Dalam halaman ini juga, kamu akan mengikuti perbualan di antara Nenek dan Alia. Perbualan di antara Nenek dan Alia berkisar mengenai perhiasan diri tradisional. Kamu akan melakukan aktiviti dalam halaman 15 ini terlebih dahulu sebelum kamu beralih kepada halaman 16. Mari kita ikuti dan cuba fahami dialog yang dibualkan di antara Nenek dan Alia dalam halaman 15 ini. Untuk memudahkan perbincangan ini, cikgu telah menaip semula dialog tersebut agar kamu dapat mengikuti perbualan ini satu persatu dan lebih jelas mengenai maklumat yang hendak disampaikan dalam setiap dialog. Mari kita baca dialog yang pertama. Untuk makluman kamu, cikgu telah menulis dialog ini dalam 2 warna yang berbeza. Dialog Nenek, cikgu tulis dalam kotak yang berwarna kuning, manakala dialog Alia pula, cikgu tulis dalam kotak yang berwarna hijau. Sekarang, mari kita baca dialog Nenek terlebih dahulu. Alia, mari Nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional Nenek yang masih tersimpan elok. Fahamkah kamu apakah yang dimaksudkan dengan
alat-alat hiasan tradisional nenek ini. Alat-alat hiasan tradisional merupakan alat-alat perhiasan atau benda yang digunakan untuk menghiaskan diri atau mencantikkan diri pemakainya. Dalam konteks ini, alat-alat perhiasan diri nenek. Alat-alat ini termasuklah barang-barang kemas yang diperbuat sama ada daripada emas, perak ataupun tembaga. Alat-alat perhiasan ini merangkumi berbagai-bagai jenis. Antaranya boleh dikatakan sebagai cincin, gelang, rantai dan sebagainya lah yang digunakan oleh kaum wanita atau orang perempuan untuk mencantikkan diri mereka. Baik, berikut cikgu paparkan alat hiasan diri tradisional yang dipunyai oleh Nenek Alia. Jika kamu dapat melihat alat hiasan diri tradisional kepunyaan nenek, antaranya terdiri daripada anting-anting, dokoh, pending, cucuk sanggul dan juga gelang tangan. Alat-alat inilah yang ditunjukkan oleh nenek kepada Alia. Mari kita lihat huraian yang lebih lanjut mengenai alat perhiasan diri tradisional kepunyaan Nenek Alia. Alat perhiasan diri tradisional yang dipunyai oleh Nenek Alia pertamanya anting-anting. Anting-anting merupakan alat perhiasan diri yang dipakai oleh kaum wanita pada bahagian telinga. Telinga kaum wanita yang hendak memakai anting-anting itu dilubangkan terlebih dahulu. Anting-anting ini biasanya didatangkan dalam bentuk berpasang-pasangan. Biasanya sebelah dipakai pada bahagian telinga kiri dan sebelah lagi dipakai pada bahagian telinga kanan. Gambar yang dipaparkan merupakan contoh anting-anting pada zaman dahulu. Anting-anting ini dipanggil sunting malar, manakala yang sebelah lagi yang berbentuk bunga ini merupakan anting-anting di zaman moden. Baik, untuk lanjutkan perbincangan kita, mari kita lihat alat perhiasan diri nenek yang kedua. Alat perhiasan diri nenek yang kedua merupakan dokoh. Apa itu dokoh? Kenalkah kamu dengan dokoh? Dokoh merupakan salah satu daripada aksesori tradisional wanita yang dipakai di leher. Ya, maksudnya dipakai di leher yang mempunyai 3 atau lebih pelat. Ini dipanggil pelat ya ataupun loket. Biasanya 3 lah ya ataupun kadang-kadang ada juga lebih daripada 3 yang diperbuat daripada timah, tembaga ataupun logam yang lain. Jadi dokoh ini biasanya dipakai dengan pemakaian baju kebaya. Baju kebaya tak kiralah baju kebaya Riau ke, baju kebaya moden ke, ataupun baju kurung ni lah ya. Biasanya pada zaman dahulu, dokoh ini merupakan alat perhiasan pasangan pengantin yang paling penting. Tapi pada masa kini, penggayaan dokoh ini dipakai lebih kepada pemakaian baju kebaya dan baju kurung oleh kaum wanita. Baik. Alat perhiasan diri ketiga yang masih tersimpan dengan elok oleh Nenek Alia ialah
pending. Pending ni apa? Apakah yang dimaksudkan dengan pending? Pending pula ialah pengancing tali pinggang, ya. Ini sebenarnya pending ni sebenarnya pengancing tali pinggang atau kepala tali pinggang. Kalau kamu dapat lihat, ini disebut kepala tali pinggang dan pada bahagian hujung setiap satu ini dia ada macam cangkuk yang berfungsi sebagai pengancing. Pengancing ini dihias indah, ya. Biasanya tali pinggang ini, tali pinggang orang dulu-dulu atau zaman tradisional dulu, dia indah atau cantik dengan berbagai-bagai motif. Pending ini dipakai oleh kaum lelaki dan juga kaum wanita Melayu sebagai pakaian istiadat. Kaum lelaki menggunakannya untuk mengikat kain sampin. Biasanya orang lelaki akan pakai untuk ikat kain sampin dan sebagai pelengkap kepada kain sampin dan supaya kemas juga, ya, supaya tidak terjatuh. Manakala kaum wanita pula, terutamanya orang Kelantan, ya, biasanya memakai pending ini, ya, dengan tujuan untuk melengkapkan tradisional atau pakaian tradisional atau budaya tradisional yang dipakaikan atau dikenakan. Yang dalam gambar ni kalau kamu dapat lihat yang di Pertuan Agong kita memakai pending pada bahagian pinggang. Gunanya untuk melengkapkan pakaian yang ini dipanggil pakaian adat istiadat Raja Melayu, ya. Gunanya pemakaian pending ini untuk mencantikkan lagi pemakainya atau melengkapkan pakaian tradisi ini. Seterusnya, cucuk sanggul. Apa itu cucuk sanggul? Baik, pada zaman dahulu, kebanyakan orang wanita atau kaum perempuan Melayu biasanya berambut panjang. Jadi bila berambut panjang dan tak pakai tudung, berambut panjang ni dianggap feminin, ya. Zaman dahulu feminin ni maksudnya macam kira-kira macam perempuan Melayu terakhir lah, ya. Cucuk sanggul ni digunakan untuk memegang atau mengikat rambut panjang mereka. Ini ada bentuk cucuk sanggul. Ini cucuk sanggul yang biasa. Yang ini ialah cucuk sanggul berjuntai. Kalau orang dulu-dulu bila rambut panjang, dia akan sanggulkan rambut itu. Selepas rambut itu disanggulkan, mereka akan letakkanlah cucuk sanggul ini pada sanggul. Jadi supaya sanggul itu kemas, tidak jatuh dan secara tidak langsung mencantikkan lagi sanggul ini. Biasanya penyemat atau cucuk sanggul ini dalam tiga, ya, set dia tiga. Kalau kamu dapat lihat ni 1, 2, 3. Dalam satu set maksudnya dia didatangkan dalam satu set ada 3 cucuk sanggul. Ataupun ada juga 5 ataupun ada juga 7. Biasanya bentuk cucuk sanggul ini didatangkan dalam set-set yang ganjil angkanya. Berlainan dengan yang ini cucuk sanggul ini dipanggil cucuk sanggul berjuntai. Kalau kamu dapat lihat gambar yang ni, cikgu bulatkan, yang ni dipanggil cucuk sanggul berjuntai. Bila cucuk sanggul berjuntai ini didatangkan dalam bentuk berpasang
Samalah macam anting-anting tadi berpasang ada dua. Biasanya disematkan pada sanggul pada bahagian kiri dan pada bahagian kanan untuk mencantikkan sanggul tersebut atau mengemaskan sanggul tersebut ataupun mencantikkan penampilan pemakai cucuk sanggul itu tadi. Baik, seterusnya gelang tangan. Gelang tangan ini perhiasan diri wanita yang dipakai pada tangan lah. Ya, biasanya didatangkan dalam bentuk pasang-pasang juga. Ada dua. Ada dua ya gelang ini. Dan orang dulu-dulu pun selain ada gelang tangan, ada juga gelang kaki ya. Biasanya satu dipakai ke kaki kanan, satu dipakai kaki kiri. Begitu juga dengan gelang tangan. Satu dipakai pada bahagian tangan kanan dan satu lagi dipakai pada bahagian tangan kiri. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita mengenai teks pada halaman 15 ini. Baik, ini dialog nenek tadi ya. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Mari kita lihat apa yang dijawab oleh Alia. Baik, Alia jawab, cantik nak. Cantiknya tak ada jawapan kat sini, tempat kosong. Kalau kamu dapat lihat pada buku teks halaman 15, ini tempat kosong ini perlu kamu lengkapkan dengan mengisi jawapan yang berkaitan dengan dialog di atas. Contohnya, yang ini cadangan dari cikgu. Baik, apa yang ditunjukkan oleh nenek ialah alat-alat hiasan. Jadi, Alia jawab, cantiknya alat-alat hiasan nenek. Baik, ataupun kamu boleh juga kalau nak tulis cantiknya alat-alat hiasan ini. Baik, untuk tujuan ini cikgu tuliskan perkataan nenek. Tapi terpulang kepada kamu, ini cuma cadangan jawapan dari cikgu. Kita ikuti perbualan seterusnya. Baik, nenek jawab, ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan juga tembaga. Kita lihat apa jawab Alia. Alia jawab, jika diperbuat daripada emas, jika diperbuat daripada emas, apa? Apa maksudnya tu? Kamu kena tahu ya, emas ini sejenis logam yang paling mahal. Manakala perak ni murah saja ya, murah. Lebih murah lah daripada emas. Dan tembaga ni pun ada nilai. Tapi yang paling mahal ialah emas lah. Jadi kamu perlulah lengkapkan tempat kosong ini. Kamu fikirkanlah perkataan apa yang perlu kamu tulis pada ruangan kosong itu. Baik, kita teruskan lagi dialog berikutnya. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Tanya nenek. Baik, jawab Alia pula. Pending dipakai. Pending dipakai di mana? Tadi cikgu dah bagi huraian lanjut. Jadi kamu ingat-ingatkan semula dan ulang-ulang semula jika tak ingat. Baik, ya Alia, balas nenek. Kemudian, ini mesti cucuk sanggul. Okey, Alia kata ini mesti cucuk sanggul. Kemudian tempat kosong. Kamu perlu huraikan cucuk sanggul ini apa? Okey, cucuk sanggul dipakai. Okey, lengkapkanlah ya dipakai di mana ke apa ke. Okey, berdasarkan kepada huraian yang telah cikgu berikan sebelum ini. Kita ikuti dialog seterusnya daripada nenek. Ini pula Dokoh. Jawab Nabila.
dokoh ini, kemudian tempat kosong. Jadi kamu lengkapkan tempat kosong ini berdasarkan huraian yang telah cikgu berikan tadi. Kemudian untuk lebih bergaya, Nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Baik, lihat apa jawab Alia, gelang tangan, tempat kosong. Jadi kamu perlu lengkapkan tempat kosong ini ya. Berikut ialah dialog Nenek. Betul Alia. Kemudian jawab Alia, anting-anting pula. Baik, huraian ini tidak lengkap, kamu lengkapkan. Begitu juga dialog seterusnya, bijak cucu nenek. Jadi kalau nenek puji, kita kena jawab apa? Okey, tuliskan jawapannya di situ. Mari kita lanjutkan sesi ini dengan meneliti buku aktiviti jilid 2 kamu pada halaman 16. Dalam halaman 16 ini, kamu dikehendaki memberikan penjelasan secara bertata susila mengenai petikan atau teks yang bertajuk Kuda-kuda dalam Pencak Silat. Apakah yang dimaksudkan dengan kuda-kuda ini? Mari kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Paparan pada slide ini menunjukkan satu daripada kemahiran dalam seni mempertahankan diri atau persilatan, iaitu kemahiran kuda-kuda. Kuda-kuda di sini menunjukkan terdapat 6 teknik kuda-kuda dalam pencak silat. Antaranya ialah kemahiran atau sikap kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah, kemudian ada juga kuda-kuda silang dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam slide yang berikutnya. Baik, dalam slide ini kita akan membaca petikan kuda-kuda dalam pencak silat. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Jadi dalam gambar ini ditunjukkan 5 jenis kuda-kuda. Kuda-kuda yang pertama ialah siap sedia. Kemudian ada kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan juga kuda-kuda belakang. Kuda-kuda ini merupakan pergerakan asas dalam pencak silat atau ilmu persilatan yang mana tujuannya ialah sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Baik, kuda-kuda ini kaedahnya ialah menapakkan kaki. Maksudnya awak bertahanlah dengan kaki awak agar kukuh pada tempatnya dan tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Paparan ini menunjukkan dialog atau perbualan yang tidak lengkap di antara Imran dan sahabatnya. Imran telah mengikuti ilmu persilatan atau mempelajari ilmu persilatan dan salah satu kemahiran yang dipelajarinya dalam ilmu persilatan atau pencak silat tadi ialah kuda-kuda. Jadi perbualan ini berkisar mengenai kuda-kuda.
kamu dikehendaki melengkapkan dialog ini berdasarkan kepada petikan yang telah kita baca tadi. Jawapan kamu haruslah berdasar atau berpandukan kepada soalan yang ditanya. Jika ditanya mengenai kuda-kuda, contohnya, bolehkah saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Baik, boleh. Kuda-kuda ialah, okey, sekarang kuda-kuda ialah apa? Kamu rujuk semula petikan yang terdapat pada halaman 16. Sila lengkapkan ruangan kosong ini ya. Terdapat 4 dialog yang perlu kamu lengkapkan dalam halaman ini. Baik, seterusnya inilah tugasan yang perlu kamu lakukan. Sila siapkan tugasan ini supaya kita boleh bincangkan dalam sesi bersemuka nanti. Aku rasa setakat itu dulu untuk hari ini sehingga kita bersua lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.